Wahayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri ismati bizatika fi kulli waqti wa hin. Allahumma anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Tuan pengurusi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuan Imam Surau, Tuan Bilal ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, kita dapat dipertemukan hari ini dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan ibadah, bulan yang mendidikkan kita untuk sentiasa kita bertawakal dan merendahkan diri untuk sama-sama kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dijanjikan kepada kita syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Jadi insya-Allah pagi ini kita sembang-sembang tentang Ramadan jugalah ya. Alhamdulillah, setiap kali ya ustaz-ustaz yang datang dia akan menceritakan berkaitan Ramadan ya. Sebenarnya itu semuanya adalah sebagai tazkiyatun nafas dan juga sebagai tazkirah, iaitu peringatan semoga dengan apa yang disampaikan ini boleh menambahkan lagi kekuatan kita dalam menyempurnakan Ramadan yang penuh dengan ibadah ini, tuan-tuan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan inna likulli amalin lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajza bihi. Kata Rasulullah SAW, rawahul Muslim, sesungguhnya setiap amalan anak Adam atau setiap amalan manusia itu dia mempunyai ganjaran-ganjaran yang tersendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang layak untuk memberikan ganjaran. Nampak ada perbezaan di situ daripada amalan yang pertama. Rasulullah SAW kata setiap anak Adam ada ganjarannya kecuali puasa. Satu lagi puasa. Puasa yang dimaksudkan ni puasa hanya bulan Ramadan. Bukan puasa sunnah, bukan Isnin Khamis, bukan puasa Syawal, bukan. Puasa yang dimaksudkan puasa bulan Ramadan. Dan yang dia ditentukan kata Rasulullah hanya milik Allah dan Allah saja yang tahu ganjarannya berapa banyak dia nak bagi. Macam berbeza. Kenapa, tuan-tuan? Maka para ulama menjelaskan maksud daripada hadis itu adalah amalan selain daripada puasa di bulan Ramadan itu ganjarannya tu Allah tunjukkan. Ganjarannya Allah tunjukkan. Contoh, yang kita solat 2 rakaat. As-salatu sunnatu qabla subhi ya khairum minad dunya wa ma fiha. Solat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik, lebih sempurna
daripada dunia dan seisinya. Ganjaran yang Allah SWT. Ganjaran maknanya kat situ Rasulullah bagi tahu, Allah tunjukkan betapa pentingnya solat 2 rakaat sebelum subuh. Macam tu. Kerana Allah memberitahu kepada Rasulullah, itulah yang akan diperolehi bagi mereka yang solat sebelum subuh. Macam tu. Kan? Maknanya ditunjukkan ganjarannya apa. Akan tetapi puasa, Rasulullah beritahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan puasa, dia tak bagi tahu ganjarannya apa. Sebab hubungan, ya, dia merupakan ibadatun nafsiyah, ibadah kejiwaan, kerohanian di antara aku dan Allah. Di antara apa? Orang yang berpuasa dengan Allah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang memberikan ganjaran. Sehingga Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang meninggalkan sehari puasa di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran di luar bulan Ramadan itu walaupun dia mengqadakkannya. Sebesar apa dia takkan dapat. Dia takkan dapat, ya. Maknanya puasanya bulan Ramadan itu begitu hebat sekali, tuan-tuan. Tuan-tuan mata Allah SWT, saya bagi nak tunjukkan puasanya tu hebatnya macam mana, kan? Kita cuba bayangkan sebatang pokok. Sebatang pokok. Pokok apa yang susah kita nak tanam? Pokok durian lah. Durian. Durian musangking. Sebab saya dah berapa kali beli, tak jadi. Dah banyak dah kita belajar macam mana nak tanam macam ni. Masa tu dah agak besar, banjir pula, mati lagi. Banjir, mati dia. Okey, durian musangking ya. Durian, pokok durian. Apabila kita nak tanam, dia tak boleh dekat tanah gambut yang banyak air. Awal-awal tak boleh. Dia kena cari tanah yang elok. Nak bagi cantik lah. Mungkin kalau misalnya tanah gambut tu, durian yang dah besar, mungkin dah boleh lah kan. Tapi hasilnya kurang. Tu. Jadi nak sebutkan apa? Kalau nak tanam pokok ni, pertama apabila kita nampak tanah tu keras, kita tak boleh tanam macam tu je. Kita gembur dulu. Kita gembur. Lepas tu kita baja dulu. Kemudian kita siram dulu, bagi dia lembut. Kita dah lembut, dah gembur dia, dah lembut, barulah kita tanam. Nak tanam, kena ada cahaya matahari pagi. Jangan pula ini rumah kita, lepas tu kita tanam di balik cahaya, dapat cahaya tengah hari atau cahaya lepas zuhur, dengan cahaya petang. Boleh hidup tapi tak ada buah. Yang kata buah mandul lah macam tu kadang. Kan? Jadi duanya tak segar. Kalau tanam sayur mungkin boleh, kan? Yang tanaman yang berbuah ni dia kena ada daripada cahaya pagi. Nak bagi dia segar. Tuan-tuan. Jadi kalau dah tanam tu cahaya pagi, kemudian kita kena jaga. Kena jaga sampailah satu masa apabila tanahnya itu dah ada akar tunjang masuk ke dalam, kan? Dah kekal, batangnya tu dah besar ni lah. Batang dah besar ni, barulah kita boleh jaga dia. Itu pun kena diawasi juga. Tuan-tuan. Maksudnya apa tuan-tuan ya? Pokok tadi tu ibarat as-saim, orang yang berpuasa. Ini saya bagi contoh yang tu. Orang yang berpuasa. Apabila kita masuk bulan Ramadan, Ramadan itu kan Ramadan panas, kering. Kan? Panas, kering. Dia ibarat suatu tempat, ya, hamparan yang mempunyai tanah yang keras, kemudian cuaca yang panas. Kita nak tanam pokok tu, kan? Nak tak nak, kita apabila kita dah berada di bulan Ramadan, kita kena hadapi Ramadan tu. Kita kena hadapi Ramadan tu.
Macam mana cara kita nak tanam pokok tu? Kalau kita korek, timbul. Boleh tak? Lepas tu kita siram. Boleh je. Tetapi mungkin dalam masa 5 hari, tengok berguguran dia punya daun. Kan? Daripada poly bag tu kan, kita beli cantik, elok je. Lepas tu kita tak tahu tekniknya, kita main cuba-cuba berguguran, maka bukan berguguran. Tak sampai sebulan, mati. Itu juga kadang orang yang berpuasa. Apabila dia masuk di bulan Ramadan, dia tetap berpuasa. Dia tetap berpuasa. Tapi dia ibarat pokok yang tadi, pokok durian tadi, tak tahu macam mana nak menghadapi puasa itu, maka dia akan akhirnya berguguran. Puasa, tapi tak dapat apa-apa. Hanya dia menahan lapar dan dahaga, cukup masa dia berbuka, tetapi tak dapat apa-apa. Sebab dia tak mengenali Ramadan itu macam mana. Dia tak memahami macam mana dia nak laksanakan ibadah dalam Ramadan. Dia kena ada persiapan bagaimana apabila nak menanam pokok tadi, kena digembur dulu. Kena dibaja, kena disiram. Maknanya dalam kita laksanakan bulan Ramadan, bukan hanya setakat puasa je yang kita jaga. Tapi kena ada amalan-amalan lain yang boleh menguatkan puasa kita. Solat kita kena jaga. Bacaan Quran kita itu sebagai penggembur. Solat itu bagaikan kita nak melembutkan air tanah tadi dengan disiram dulu. Zikir sebagai baja. Akhirnya apabila kita dah gaul, kita dah combine, kita ada ilmu tentang menanam pokok tadi tu, maka pokok itu boleh hidup. Apabila kita dah menggabungkan dengan bacaan Al-Quran, dengan solat, dengan berzikir, dengan sedekah, maka solat kita itu akan, puasa kita itu akan mendapatkan ketenangan. Akhirnya kita, apabila pokok itu dia berdiri tegak, puasa itu dapat menjadi amalan rohani kita, maka kita akan mendapatkan keindahan dalam bulan Ramadan itu. Itu gambaran kita nak katakan yang tu. Sebab itu tuan-tuan, kalau pokok durian tu dia dah berbuah, akarnya dah kuat, masuk musim akan datang, dia senang je berbuah ya. Tak mati dia. Kan? Masuk musim kita tak payah buatkan apa, sebab dia akar dah kuat. Walaupun ditanam apa-apa kat atas belah-sebelahnya, dia tetap kuat. Cukup masa berbuah. Ibarat pokok yang dah besar, mempunyai akar yang kuat, tahan lama, walaupun dekat mana-mana dia akan berbuah. Itulah ibarat orang-orang soleh, ahlul ibadah, apabila cukup masa musim Ramadan, hatinya tu menjadi kuat dan tenang. Dia boleh mendapatkan buah-buah Ramadan itu. Itu dia. Masuk waktu solat, dia rasa seronok. Dalam bulan Ramadan, dia akan terus kuat. Imannya itu, dia dah tahu dah. Masuk bulan Ramadan, apa yang perlu dilakukan. Dia dah tahu dah. Sebab akar dirinya itu dah kuat. Sehingga dia dapat merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Itu. Nikmat. Saya biasa saya bagi contoh kalau dalam gambaran nikmat bulan Ramadan tu, kita ambil yang senang-senang ni lah tuan-tuan. Biasa kalau cuti sekolah ni, cuti sekolah ke ataupun hujung minggu lah, Sabtu Ahad, ada buat kenduri. Bila kita buat kenduri, contohlah kan, sekarang kan susah nak buat kenduri, nak buat dekat perumahan, takut nanti jam, nanti orang-orang taman cakap alah macam mana lah,
nak buat nanti mengganggu jalan. Jadi pun kita nak biarkan tak ada cekcok. Tempahlah dewan. Contoh kalau tuan-tuan dapat tempah dewan kat mana? Gerbang hall. Kan, dekat gerbang hall. Kan. Masya Allah. Sampai kita nak buat kat gerbang hall tu, kita akan tengok dalam situ. Kita cakap dengan pemiliknya, ya, owner. Lepas tu kita nak kata organizer ni macam mana semuanya. Kita nak tempat kita masuk situ nampak dengan landscape-nya seronok. Daripada luar yang panas, sekali masuk situ sejuk. Kan? Tiba waktu kita ni hari majlis yang kita buat kenduri kat situ, Masya Allah, sebelum orang datang, sebelum orang datang, jemputan daripada pukul 10 hingga pukul 4. Tuan, sebelum kita akan siap dari pukul 8 namanya. Apabila majlis itu dah ada, takkanlah kita nak pakai baju biasa je. Malam-malam tu nak buat persiapan je lah. Tapi semuanya sedondon, anak beranak semuanya kan. Kalau contohnya baju apa purple, semua purple. Tak kira lah jubah ke apa, semua purple. Ya Allah, sedondon je. Daripada kawasan yang panas, kita masuk kat situ senyum aja. Kan? Kerana tempatnya tu grand. Kan? Majlisnya grand. Jadi pun kita pun sesuaikan pakaiannya yang elok. Kita jemput tetamu yang masuk dalam tu, tetamu pun tahu, oh ini tuan rumah. Sebab nampak kan, tuan rumah dengan pakaian yang serba cantik dan molek. Tu dia. Orang tengok tuan rumah kita ni senyum. Kan? Apabila orang tetamu datang, masuk dalam keadaan pada waktu tu hatinya gembira. Walaupun orang dah bersesak-sesakan kat dalam tu. Tapi kawasan nyaman, suasana sejuk. Ada makanan, dapat makan, minum, semuanya dalam keadaan tenang. Tak ada pada waktu tu orang yang kat situ nak cari pasal. Jumpa nak marah-marah, tak ada. Kan? Semua salam, senyum, kita pun senyum. Dengan tuan rumah yang penat macam mana pun dia akan senyum juga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab suasana pada waktu tu. Kawasan suasana yang nikmat, yang cantik, ya. Kemudian pada waktu itu orang-orangnya semuanya baik belaka. Maka pada waktu itu suasana saya kita pun jadi gembira. Kena pula makanannya sedap, kan, kita salam dengan dengan tuan rumah dan sebagainya. Masuk dalam keadaan gembira, keluar dalam keadaan tenang. Itu tuan-tuan. Lepas dia, walaupun kita jalan ke kereta tu walaupun panas macam mana, tapi kita lega dapat berjumpa dengan tuan rumah. Gerbang hall itu tadi tuan-tuan, ibarat kalau kita nak katakan gerbang Ramadan. Secara zahirnya kita nampak gerbang hall tu macam tu, tenang. Tapi bagi orang yang soleh, bagi orang yang ahlul ibadah, dia masuk bulan Ramadan, itulah yang dia nampak. Ya Allah, suasana Ramadan seronoknya. Tarawih rasa seronok, ya. Berpuasa rasa seronok. Menginfakkan harta bulan Ramadan rasa seronok. Bertadarus, ya Allah. Sebelum ni kalau bulan Ramadan nak tadarus susah sangat. Masuk bulan Ramadan, tadarus. Sama seronok. Itu tuan-tuan. Sebab bukan yang dia nampak tu ayat Quran yang dia baca itu. Tapi yang dah dia nampak tu ganjaran tadi tu. Yang tadi kata gerbang hall, luar tak nampak gerbang hall, macam itu macam. Lekali dia nampak secara zahiri macam tu. Tapi Ramadan dia tak nampakkan macam tu tuan-tuan. Tapi hati kita yang dapat gerakkan. Ya. Dia akan tamak dalam ibadah. Ya, berpusu-pusu buat ibadah. Tak pernah kenal lelah. Ya. Dia kata inilah peluang aku berada dalam Ramadan, ya. Kalaulah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, barang siapa yang
solat ya dengan man shoma Ramadan ya, man qama Ramadan. Maknanya solat di bulan Ramadan. Solat di bulan Ramadan tu solat khusus. Ya, ada solat khususnya. Ya, dengan penuh keimanan, dengan betul-betul dia rajin dan betul-betul dia bersungguh-sungguh, khusyuk dalam solatnya itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan segala dosa-dosanya. Hanya solat di bulan Ramadan. Solat apa tu waktu tu tuan-tuan? Solat qiyamul lail, iaitu solat lepas isyak. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW, man qama Ramadana, maknanya solat lepas isyak. Maknanya kat situ je nampak Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu akan dihapuskan segala dosa sampai takkanlah aku nak meninggalkan solat tarawih. Ruginya kalau aku tinggalkan solat tarawih. Ruginya aku tinggalkan solat witir. Ruginya aku kalau misalnya tak solat tahajud. Itu dia. Dia rasa apabila dia masuk solat tarawih, waktu tu hilang perkara-perkara untuk fikirkan selepas tarawih nak buat apa. Tak? Nak ngeteh ke, nak makan rotinan ke, nak lepak sana ke, nak makan teh tarik. Itu tak ada. Dia tak fikir morih, tak fikir. Dia fikirnya lepas solat isyak aku nak solat tarawih. Jangan sampai terputus tarawih aku. Itu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ganjarannya itu adalah penghapusan dosa yang berpuluh tahun setakat ni aku lakukan. Itu jaminan daripada Rasulullah yang memberikan syafaat kepada kita. Kan besar. Tapi adakah benda itu nampak? Tak nampak. Tapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang kaki solat, orang-orang yang beribadah, dia dapat rasa. Seronoknya lah masuk bulan Ramadan. Sebab itu banyak ganjaran-ganjarannya Rasulullah SAW berikan kepada kita. Itu tuan-tuan. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang nak dapat kita gambarkan sekarang ini, kita kena mengenali secara rohani apa itu Ramadan yang saya sebutkan tadi, dan posisi kita ni sebagai orang yang puasa itu macam mana di dalam bulan Ramadan. Kita kena mengenali diri kita. Kalau tak, janganlah sampai kita ini mendapat ejekan seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju' kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Orang yang berapa banyak daripada kalangan orang yang berpuasa ni hanyalah pandahaga. Dia tak mengenali siapa dia berpuasa. Dia tak tahu apa itu Ramadan. Dia tak tahu apa itu puasa bulan Ramadan. Yang dia nampak apa yang dirasakan di depan mata, yang zahir saja. Indah-indah yang nampak di bulan Ramadan, tetapi jiwanya tidak mengenali Ramadan. Itu yang dia tak nak, tuan-tuan. Itu sebab tu dalam khutbah Jumaat kita kan ni ada 4 perkara. Sebab saya jadi khotib waktu tu dekat Meru 4. Jadi tengok masih ingat lagi lah kan. Amalan-amalan yang menguatkan puasa kita. Di situ solat disebutkan. Kemudian berinfak. Kemudian membaca Al-Quran. Kemudian seterusnya berdoa atau berzikir. Itu je amalannya. Dalam bulan Ramadan itu memang itu pun amalan. Dalam hadis-hadis berkaitan dengan keberkatan bulan Ramadan itu, itu amalan yang disimpulkan. Tuan-tuan, satu perkara yang saya nak sebutkan berkaitan dia miracle of Al-Quran ni, tuan-tuan. Ni yang last lah kan. Sebab bulan Ramadan bulan Quran. Kenapa dikatakan Al-Quran itu begitu spesialis? Al-Quran itu suatu yang mengagumkan. Al-Quran itu merupakan suatu kekaguman. Keagungan. Kalau contohnya daripada inilah yang mengiktiraf tempat-tempat
hebat dekat dunia lah. Tu kan. Badan ni yang memang iktiraf ni. UNESCO, UNESCO apabila dia dapat pengiktirafan UNESCO, orang akan berbondong-bondong pergi ke sana. Contoh dia kata mana kan? Piramid. Piramid. Tempat ya yang diiktiraf sebagai keajaiban di dunia. Jadi orang nak tahu apa keajaibannya. Arkeologi semua dia dah apa? Ahli ekologi dia dah kaji apa semuanya. Oh, mustahil manusia pada zaman ini boleh buat macam ini. Mustahil. Sebab tu kata miracle. Ya, UNESCO pun mengiktiraf. Begitu hebatnya orang tu. Mana tak tuan-tuan? Kan? Dekat tempat padang pasir yang rata. Kan? Dulu apa namanya bangunan-bangunan tu dulu pun yang kawasan-kawasan Al-Qahirul Qadim kan. Bandar Kahirah lama tu, itu pun sebenarnya itu kawasan kat Giza tu, itu semuanya dulu padang pasir. Sebab ada ada Firaun pula. Ada apa ni piramid, barulah dia jadikan ada kehidupan kat situ. Kan? Padang pasir rata ke sana semuanya. Nak sebutkan apa? Padang pasir yang rata, bukan kawasan gunung, dijadikan ada pula piramid itu kan. Bentuknya yang belum ada diciptakan oleh manusia pada waktu tu. Batu punya yang seketul tu dalam 70 tan. Macam mana tu nah? 10 tan, yang besar tu 70 tan. Macam mana dia boleh angkat ke situ? Kan? Orang pada waktu tak ada teknologi. Ada gempa bumi ke apa? Itulah tempat selamat kat situ. Dia kata dia punya tempatnya, tanahnya. Masya Allah. Kan? Orang jadi nak kata kagum. Kan? Kagum. Kekaguman ya orang pada piramid tu, jadi orang akan benar-benar melihat. Al-Quran ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa dia ni merupakan suatu mukjizat yang miracle yang lebih hebat sebenarnya daripada piramid. Sebab sejarah Al-Quran itu sendiri dia adalah suatu yang luar biasa tuan-tuan. Sehingga orang-orang kafir ni, antaranya kan orang-orang kafir, orang-orang ilmuwan, dia pelik kan, kenapa Al-Quran ini ni ya sentiasa dibaca oleh orang Islam, dihafal pula, semakin lama semakin ramai orang yang menghafal Al-Quran. Sanggup dia belajar untuk Al-Quran sahaja, tak baca yang lain. Belajar untuk Al-Quran saja, sanggup macam itu. Begitu orang menghadap Al-Quran, dia fikir. Sehingga bukannya orang Islam sahaja setiap rumahnya ada Al-Quran, tetapi orang-orang barat, mereka yang para ilmuwan, dia nak mencari ya ilmu, maka dia akan rujuk dalam Al-Quran juga. Dia akan rujuk dalam Al-Quran juga. Itu tuan-tuan. Sebab apa? Maka kita melihat sejarah Al-Quran itu datangnya daripada mana? Itu tuan-tuan. Sejarah Al-Quran itu datang dari Allah. Sebab Al-Quran itu bukannya manusia yang bercakap. Kita katakan Al-Quran itu adalah Allah yang berbicara. Tapi mereka, orang ahli ilmuwan barat ni, takkanlah Allah berbicara. Mana Tuhan boleh berbicara dengan kita? Tapi itulah wasilahnya. Kan? Yang kita boleh tahu Allah yang berbicara. Tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak menyampaikan maklumat kepada hamba-Nya, ya, nak menyampaikan maklumat hamba-Nya, iaitu Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala, dia pertama itu Al-Quran itu turun secara ijmali. Ijmali maknanya semua dikumpulkan dengan Lauhul Mahfuz, kawasan yang terjaga, Lauhul Mahfuz. Pada ketika pertama Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kalamnya di Lauhul Mahfuz, itulah pada malam 17 Ramadan. Itu tuan-tuan. Kan, pada malam 17 Ramadan.
pada 17 Ramadan lah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia nak menurunkan kalamnya itu, maka dia pilih waktu yang hebat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Ramadan. Ya. Apa namanya? Disebutkan dalam Al-Quran, ya, berkaitan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan suatu bulan, ya, masa untuk diturunkan Al-Quran, iaitu masa Ramadan. Yang Ramadan itu diberkati tempatnya, diberikan ganjaran ya Allah, yang tadi saya katakan seperti gerbang hall. Ya tuan, orang boleh fahami itu. Kerana apa? Kerana Al-Quran nak diturunkan. Kemudian makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk membawa Al-Quran itu, ya, menyampaikan di dunia itu oleh siapa? Insan yang paling mulia. Insan yang boleh memberikan syafaat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu segala ummah, penghulu manusia. Itu dia. Kekasih Allah, Allah lantik kekasihnya itu. Penutup sekalian para nabi dan rasul. Biarkan kerana Allah SWT meninggikan derajat Rasulullah, maka Allah tidak memilih selepas Rasulullah itu para nabi dan rasul. Itu sebab tu dia menjadi khataman nabiyyin, nabi yang terakhir. Baik. Selepas itu tuan-tuan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala dah memilih orang yang boleh menyampaikan Al-Quran kepada manusia, mestilah daripada manusia. Orang yang terpilih yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasilah untuk sampai kepada Nabi Al-Quran itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memilih ruh. Siapa itu ruh? Ruh itu adalah gelaran kepada malaikat Jibril. Siapa itu malaikat Jibril? Para malaikat yang berjuta-juta bilangannya tak terhingga. Dia adalah penghulu para malaikat. Allah lantik Jibril. Sebab apa? Sebab Al-Quran tadi tuan-tuan. Sebab Al-Quran. Yang layak untuk menyampaikan hanya malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat lain semua tak berani nak menyampaikan, nak membawa Al-Quran tu untuk sampaikan, tak berani. Yang layak hanya malaikat Jibril. Masya Allah. Tengok mulianya Al-Quran itu. Dipilih untuk menyampaikan kepada seorang manusia, iaitu ketua para malaikat. Kemudian diberikan kepada ketua para manusia. Itu tuan-tuan. Kerana Al-Quran. Bukan hanya itu sahaja, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kalamnya itu untuk sampai ke bumi, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memilih satu malam bernama Al-Qadar. Al-Qadar itu maknanya ketentuan. Ketentuan apa? Ditentukan turunnya Al-Quran pada malam yang telah ditentukannya itu. Allah berikan ganjaran Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Subhanallah. Itu Allah kerana muliakan Al-Quran. Disebabkan Al-Quran nak turun ke bumi untuk disampaikan kepada Rasulullah, kepada kita ini tuan-tuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberkati ma haulahu, apa yang ada berkaitan dengan Al-Quran itu. Ditempatkan daripada Lauhul Mahfuz, dipilihnya itu malaikat Jibril, ya. Kemudian diturunkannya itu pada bulan Ramadan, dikhususkan pada malam Lailatul Qadar kepada Rasulullah, yang semuanya ganjarannya itu berlimpah-limpah. Sebab itu apabila orang mengenali roh Al-Quran itu sendiri, maka dia akan menyanjung. Ya, apabila Al-Quran itu dihina, maka dia sanggup menggadaikan nyawa. Itu yang tidak ada. Yang orang-orang kafir dia memikirkan, begitu hebat sekali Al-Quran. Inilah miracle yang paling hebat di dunia.
sampai bila-bila dia tidak akan terhapus. Subhanallah. Persoalannya kan, bagaimana kita menjaga Al-Quran? Itu kita nak menghayati, kita membaca Al-Quran, kita nak bertadarus Al-Quran, kita nak mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran itu. Adakah sehebat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya memandang dia itu hanya bacaan seperti biasa sahaja? Itu tuan-tuan. Kalau secara zahirnya memang biasa sebab dia tulisan. Tetapi orang yang mengkaji, orang yang memahami secara maknawi, ya, roh Al-Quran itu sendiri, maka dia boleh mengenalinya dengan apa? Dengan ilmu yang begitu manfaat di dunia dan di akhirat sebagai pedoman. Jadi kita kena upgrade lah, ya, diri kita untuk kita mengenali Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Jadi tuan-tuan mata Allah SWT, inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang kepada kita dalam bulan Ramadan untuk kita memahami secara benda yang batin ni. Itu kita kenal Ramadan, amalan-amalan dalam bulan Ramadan secara batin kita faham, insya-Allah barulah kita rasakan nikmat dan kita rasakan kepuasan. Kan? Macam tadi durian tadi kan tuan-tuan, apabila dia tumbuh buahnya, hasilnya dah dapat, orang yang makan akan rasa puas. Bagi yang suka durian lah, yang tak suka tak boleh nak cakap apa lah. Itu dia. Begitulah tuan-tuan, dia boleh membandingkan mana yang grade A, grade B apa semuanya. Itu tuan-tuan, ya. Jadi itulah yang kita nakkan, semoga diri kita ni Allah Subhanahu Wa Taala golongkan di antara hamba-Nya yang grade A. Dalam masa kita dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan. InsyaAllah itulah sedikit, ya, perkongsian yang saya dapat kongsikan bersama kita semuanya, ya, berkaitan dengan makna Ramadan dan amalan-amalannya. Semoga ia bermanfaat. Sedikit yang saya sampaikan ini, ya, tak seberapa pun, ya, yang penting kita dapat laksanakan dan Allah SWT menerima amalan kita, ya, terutama dalam bulan Ramadan ni. Wallahu taala alam. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi wa sallam. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.